pimpinan bersih, tuan-tuan dan puan-puan, bapa muslimin dan muslimat, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dihormati sekalian. Pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah keizinannya pada kita semua pada malam ini dapat bersama dalam satu majlis himpunan ceramah pelancaran kempen bersih 3 duduk bantah di Dataran Merdeka 28 April hari Sabtu jam 2 petang. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak bersih yang telah sudi memberikan peluang dan kesempatan pada saya untuk bersama dalam majlis kita pada malam ini. Saya percaya tadi tuan-tuan telah pun mendengar ucapan-ucapan daripada Dr. Toh Kim Hoon. Toh Kim Hoon seorang senior politik di negeri Pulau Pinang, bekas Exco Kerajaan negeri Pulau Pinang, bekas pimpinan gerakan di negeri Pulau Pinang, dan itu menunjukkan satu petanda bagaimana masyarakat daripada pelbagai latar belakang kaum dan agama dalam negara kita, daripada pelbagai latar belakang politik dalam negara kita ini menyatakan rasa tidak puas hati terhadap proses perjalanan masa depan negara kita ini. Dan baru sebentar tadi tuan-tuan kita semua telah pun mendengar ucapan Datuk Saman Sahid, sastrawan negara yang juga pengurusi bersih Malaysia. Satu ketika dahulu untuk kita nak dengar sastrawan negara berdiri di pentas seperti ini mengajak kita semua untuk bersama dalam gerakan gelombang bagi membantu membangunkan ataupun melakukan satu proses pembersihan kepada politik masa depan negara kita. Tetapi hari ini saya percaya bahawa dengan baik-baik puisi, sajak, syair yang dikemukakan oleh orang-orang sastra seperti mana Pak Samad Sahid ini telah membawa satu gelombang baru. Padahal saya katakan bahawa ramai orang-orang sastra ini seperti mana Pak Samad sejak daripada dulu lagi dalam puisi mereka, sajak mereka yang saya pernah sempat membaca, mereka cuba membentuk pemikiran masyarakat dan rakyat dalam negara kita ini ke arah seperti mana yang berlaku sekarang. Tetapi mungkin pada waktu itu sukar untuk orang nak memaham. Bukan semua orang boleh faham bahasa-bahasa puisi, bahasa syair ini, bahasa sajak ini sukar untuk dipaham. Tetapi hari ini ada kesedaran orang seperti mana Pak Samad, seperti mana yang saya katakan tadi. Bila dia berdiri di atas pentas ini, orang mula belajar untuk memahami bahasa-bahasa puisi, bahasa-bahasa sajak seperti mana yang dibawa oleh Pak Samad. Hari ini bila Pak Samad mendeklamasikan puisi dan sajaknya, kita boleh mudah faham kerana dia seiring dengan tindakan dia, langkah dia, gerakan Pak Samad sendiri bersama dengan kita, dan akhirnya kita mendapat satu suntikan kesedaran yang baru dalam masyarakat kita. Inilah dalam konteks Islam, dan inilah yang pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali satu ketika dahulu waktu berhijrah daripada Mekah ke Madinah, di waktu mereka nak membina masjid, pada waktu itu mereka mengungkapkan baik-baik syair. Untuk apa? Untuk nak membangkitkan kesedaran di kalangan para sahabat. Untuk apa? Untuk bekerja. Syair-syair untuk membangkitkan kesedaran untuk kita bekerja. Antara ungkapannya yang maksudnya bahawa alangkah hinanya kita bila kita duduk bersahaja sedangkan Nabi sedang bekerja. Alangkah berdosanya kita, kata Sayyidina Ali, alangkah berdosanya kita. Nabi sedang bekerja, kita duduk saja. Saya nak katakan bahawa ini ungkapan-ungkapan yang menaikkan semangat. Akhirnya bila ungkapan itu dihayati, masuk ke dalam kalbu mereka, lalu mereka bangun bersama dengan Nabi, mengangkat pelepah-pelepah taman, mengangkat ketulan-ketulan batu pada waktu itu. Untuk apa? Untuk membina masjid. Ini saya katakan bahawa baik-baik puisi ini, baik-baik sajak syair ini dapat mengungkap satu kesedaran yang tinggi di kalangan kita apabila didendangkan oleh orang yang benar-benar menghayati puisi dan sajak, dan orang itu pula seperti mana Pak Samad hari ini menghayati perjuangan rakyat di dalam negara kita ini, insya-Allah. Ini baik-baik puisi dan sajak, bukan baik syair, bukan baik syair macam Mahmud Jun dalam Gabang Piramli tu. Itu lain. Dia baca buku lain, dia syair lain lah, Piramli lah. Sebut Al-Kisah.
Pada tengok buku lain. Sebab itu saya sangat berterima kasih kepada Pak Samad, dan saya rasakan bahawa berdirinya Pak Samad di sini tadi, dia telah beritahu bahawa usianya sudah mencecah 77 dengan tubuhnya yang kerdil. Kalau kita tengok maknanya anggota tulang pakratnya tidak seperti mana seorang yang gagah, tetapi jiwa dia cukup gagah untuk merubah masa depan Malaysia. Tengok tuan-tuan janggut dengan misai tak ketahuan nak mana. Tahu-tahu suruh yang keluar. Suruh yang keluar. Mulut tak muat pun. Tu kata hebat tu. Ya, tak. Tuan-tuan tengok dia ucap. Mana nampak mulut muat? Mulut tak muat. Bergerak. Mulut tak bergerak, tapi suara keluar. Yang tu ilmu tu kena muncul kat pasaman. Ini saya katakan bahawa kegagahan jiwa seorang pejuang negara seperti mana Pak Samad. Sebab itu tuan-tuan yang hadir pada malam ini, kita bersama menyambut cabaran Pak Samad untuk sama duduk bangkang pada 28 hari bulan April ini. Kita tidak boleh biar lagi keadaan negara kita ini diurus oleh pengkhianat kepada negara kita ini. Negara kita berada dalam keadaan yang pincang akibat daripada penyelewengan kecurangan, penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dalam negara kita. Mereka sekarang sedang berhempas pulas untuk apa? Nak mempertahankan kuasa untuk apa? Untuk kepentingan memungut segala khazanah kekayaan yang ada di dalam negara kita ini. Mereka bukan untuk membantu membangunkan negara, memberikan kerenangan kepada beban yang sedang ditanggung oleh masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Bagi 500 nak kamu bahawi 55 tahun tunggu baru nak boleh 500. Mati berpapak lah tak boleh 500. Belum boleh 500. 55 tahun tunggu baru boleh 500. Sehari saja 3 bulan dah bagi. Sehari saja 3 bulan. Temenung tu 8 ringgit 10 ringgit sekilo. Lah saya baru ni pergi market 2 minggu sudah. Saya dah minuman pergi market. Hari makan keluarga. Kasih kat bini tu pergi market. Bini tak nak makan apa? Bini pula kasih kita. Saya kata hanya aku nak makan. Ni tak nak makan saya nak betul lah kan? Bilang dia kata pada tu. Betul lah pada tu. Saloma kata bukan pada tu. Betul lah. Nak makan sayur lemak betul lah. Buah dengan zohun. Bangun. Lepas tu bakar ikan sardin, ikan selayang 3 ekor. Ambil isi dia puai ke atas. Yang tu lah. Saya kata ikan campur belah belakang. Cukup lah. Laki hang ni bukan payah, bukan milik. Pergi market. Pergi tengok atas meja kawan jual ikan tu, tengok ikan teruk. Tengok ikan teruk. Tak jadi saya bakar bini ikan campur belah belakang. Cancel. Ikan teruk. Pasal tengok teruk besar. Teruk besar. Lebar elok. Payah nak cari. Kalau teruk kecil-kecil itu bila-bila boleh makan. Tapi nak makan susah. Teruk tulang kan. Teruk tu bukan teruk Kuala Kedah ke Kuala Muda ke Kuala Perlis. Teruk mai Bangladesh dengan India 3 bulan duk macam kapan. Mata pun merah lah. Saya kata kat kawan tu, kawan dia. Nyokong kita juga. Bukan salah dia. Dia pun beli ikan mahal. Buat aku mana dia jual mahal. Saya kata kat dia, hang tengok ikan teruk tu. Dalam tung belakang lagi. Dia kata lagi, hampir kelas tu elok pakai aku. Hak besar elok. Perut lebar. Dia tanya saya pasal apa? Datuk, hak cari perut lebar. Saya kata perut lebar tu lah lemak banyak. Macam manusia lah perut boroi tu banyak lemak. Di sleep baik. Dia pun pilih. Dia kata, yang ni okey tu. Okey, dia kata, nampak perut lebar. Ya. Saya kata, hang timbang, belah belakang bagi putui, kat luar. Dia kata, kat syurga tu, aku bukan nak bakar.
Pikiang tadi apa abang yang kata kat dia, timbang belah bagi putih kat dia. Duk pikiang, tapi nak ambil 53 ni, tak ambil duk pikiang jadi isu besar. Oh jadi isu besar. Nanti kalau berkait saya tak ambil duk pikiang ni, duk pikiang. Ambil 53 ni, tak ambil jadi isu besar. Isu apa? Ahli parlimen kedekut piang nak mampu. Berkira nak kedah, sekok macam terobok berkira. Duk pikiang hatu tak kesudah, malu paho. Malu pakai taruh. Bagi ayat pakai tak berkira piang nak mampu. Lama ketak tangan buat keluar 50 ringgit ni. Ini pun. Agak berkeluar 53 ni. Abang kat bini dengan anak, tengah hari ini kita makan sekerat. Anak tengah pakai apa-apa? 53 ni cik, oi. Bukan nak habis. Takkan nak habis. Apa tengah hari Jumaat, lepas Jumaat ni 53 ni, sekor sekali habis. Mampu hebat. Saya katakan bahawa, tengok ni kita ni. Bukan salah menjualkan tak. Tapi salah apa? Salah sistem yang ada dalam negara kita ini. Gagalnya kerajaan untuk fikir lebih jauh daripada proses yang ada ini. Untuk apa? Untuk nak meringankan beban rakyat. Saya katakan apa salah LKM? Apa salahnya kalau maju ikan? Apa salahnya kerajaan oleh LKM mengarahkan nikmat? Untuk apa? Untuk menjadi pembeli awal ikan daripada bot dan juga membawa masuk ikan dan kemudian boleh jual dengan harga yang lebih murah kepada peruncit-peruncit yang ada di pasar. Sebab saya tahu bahawa harga ikan, harga landing, satu harga landing. Yang kedua, harga borong. Yang ketiga, baru harga peruncit. Harga landing, saya dipahamkan landing, harga landing daripada bot naik-naik rentak. Naik-naik ke JT. Harga landing dia temenung fresh. Dia bawa balik. 2 ringgit sekilo. Sampai kat kita 8, 10, 12 ringgit. Kalau pi lebih jauh lah pedalaman 12 ringgit. Padahal harga landing 2 ringgit sekilo. Saya diberitahu oleh pegawai LKM mengatakan bahawa kalaulah kerajaan berjaya menghapuskan sistem orang tengah dan sebagainya, maka ini kita berjaya untuk pasarkan, untuk pastikan ikan temenung boleh ada di pasaran tak lebih daripada 7 ringgit sekilo. Tak lebih. Tapi oleh kerana kerajaan tak fikir, kerajaan dia tak fikir itu sebab bagi dia bahawa dia tak fikir susah daripada rakyat. Kalau tak cukup duit dalam negara kita, dia fikir apa? Ambil daripada poket rakyat. Dia ambil daripada poket rakyat. Sebab itu mereka nak turun. Yang mereka menarik dan mengurangkan subsidi yang terdapat dalam negara kita kepada rakyat. Sebab apa? Sebab mereka tak boleh fikir rakyat. Mereka tak boleh fikir luar daripada kotak pemikiran yang ada, yang sempit selama ini yang ada dalam pemikiran pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itu kita perlu ubah. Sebab itu Pakatan Rakyat aman lagi mengatakan bahawa 100 hari pertama kita mengerintah, hari pertama adalah harga minyak nak dikeluarkan, nak turun. Apa nak dibiarkan? Harga minyak kena kuat. Ketibaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa kata macam nak turun lah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nak turun lah, robot orang dah buat macam tu. Sebab itu saya katakan bahawa ini kerajaan yang ada pada hari ini tak fikir persoalan pokok bagaimana nak meringankan beban hidup rakyat. Yang mereka nampak hari ini tak cukup duit nak uruskan negara sebab duit daripada rakyat, sebab daripada poket rakyat, beban ke atas rakyat. Baru ni naik minyak, bukan naik minyak, naik harga minyak naik minyak lain, kita naik minyak kali ni. Saya beritahu kat mereka, lepas ni kita yang akan naik minyak. Oh ni RON 97, ya? Naik berapa? Sekarang. Sebab apa harga minyak dunia naik? Dia duk tunggu, dia nak tunggu hari nak penaik RON 95 ni. Nak penaik RON 95, dia tak nak pilih raya, dia kata cari makan. Dia tunggu je, silat hari bulan, hampa bagi lagi ke UMNO BN, hampa naik. RON 95 tu tunggu. UMNO BN menang lagi pilih raya, hari pertama RON 95 dia akan naik. Pakatan Rakyat menang hari pertama RON 95 akan turun. Hampa pilih antara 2 darjat. Ini bukan antara Muhammad
dari semata. Ini ada, ini tawaran kita. Sebab itu pemimpin Pakatan Rakyat pikir di luar daripada kotak pemikiran. Mereka panggil semua konsultan daripada luar negeri, mari fikir bagaimana nak memurahkan defisit belanjaan negara kita. Kata dia main habaq apa? Dia main habaq lah kata. Apa nak kurangkan subsidi, tarik balik subsidi apa bagi kat rakyat. Itu siapa pun boleh bagi tahu. Sebab itu kita tak boleh lah. Tak boleh nak tunggu lebih lama lagi daripada pilihan raya akan datang ni. Tak boleh dah. Tak ada dah. Tak ada excuse. Tak ada tempoh masa nak beri lebih lama daripada pilihan raya akan datang ni. Kita kena buat. Ngaji duk merayu lah ni. Duk merayu. Tolong dia kata jangan gadai masa depan dengan murni pemangkang. Kita nak bagi tahu kat dia, kita bukan nak gadai masa depan. Kita nak tebuhi gadai. Pilihan raya ni kita nak bawa sorak gadai itu, kita nak tebuhi gadai, insyaAllah. Dia ayu lagi, dia kata jangan tukang rebah pertengah jalan. Saya sebut dia apa lagi, saya duduk Johor ni. Sebut dia apa-apa. Lah tak tukang rebah apa, rebah kamu. Takkan nak tunggu bawah kami masuk kau. Kalau kita nak biar lagi kalau rebah kamu, tambah-tambah nak rebah gila. Abang mampu. Masuk kau habis. Tukang, saya kata tukang rebah dengan kereta dengan bas kita tukang pilih. Bas pun kita tukang, enjin pun tak pakai dah. Aircon pun sat ada, sat tak ada. Sat, rosak tengah jalan pun peluh duk kipas sama tu, duk naik bas macam tu. Tukang bas, biar kita tahu, kita pilih enjin tak pakai, kita pakai apa? Bas baru, apa dia? Baru! Pakatan Rakyat. Mendengung dia? Orang kata aku ni, kita gila betul dia lah. Orang gila, menemu macam lebih ke mana lah. Sebab saya katakan bahawa ini soal masa depan kita. Kita tak boleh biar. Jangan kita nak biar lagi keadaan yang makin meruncing dalam negara kita. Saya nak sebut dengan itu apa. Saya tak mau sebut apa dia di mana. Tapi dia sebut bahawa mereka berada hari ni pada Datuk Seri. Pulut kuning 3 tingkat 19,000 hari ni. Hai, Tok Jo, pulut kuning 3 tingkat berapa kandang? 19,000 hari ni. Saya tak nak sebut di mana. Tunggu 2-3 hari lagi. Tapi saya nak sebut bahawa pulut kuning 3 tingkat 19,000. Tuan-tuan, kita duk serah khatam mengaji Quran dulu. Pulut kuning memang overhead. Gulai telur ikat ya. Lama saya bukan tahu lah. Bawa meh. Anak ada pada pulut kuning tu. Habis, alia bawang sikit pun ada hitam. Gulai telur ya. Sahatam tu tidak pun. Telur apa? Telur kubui. Telur apa? Telur dada. Telur dada tu ya. Lagi dia mana terkedah gulai apa ni? Apa makan gulai apa? Gulai lembu NFC ke? Sampai 19,000 tinggal ni. Singkat segantang. Saya kata kecil. Tuan-tuan kata 19,000 kecil lah banding dengan 250 juta, 3 juta, 250 juta. Buah ni tuan-tuan. Hak besar dia pasal sapu. Hak kecil pun macam tu. Kalau teng hidung kita ni, nilai dia macam mana sarang burung al-walid, mampu. Habis haduk dalam penjara, pusat serenti tu, pagi-pagi rokok belakang. Ni dia, pegawai penjara tu, korek teng hidung. Apa sarang burung al-walid, berapa? Sekilo? 3,000 selai. Sekilo 3,000. Kalau lah teng hidung kita ni, 3,000 sekilo. Oh ni dia sapu pun kata hak besar dia pasal sapu, hak kecil pun dia tutup. Tu dalam keadaan tak nampak orang, gelap. Tak ada orang dah, Datuk Seri Umar dah. Tak, saya katakan bahawa ini sampai dah masa yang cukup. Cukup dah, tempoh dia dah cukup dah. Baru ni saya jumpa dengan veteran UMNO. Veteran saya dengan Datuk Seri Presiden PAS jumpa dengan veteran-veteran. Masih UMNO ni, ramai. Masih UMNO main jumpa. Ada seorang tu dia main
Dia main luar tu, seorang tu bekas ketua pemuda sebuah negeri. Saya tak mahu sebut seorang Datuk. Dia kata, dia minta maaf pada saya. Dia mohon, dia kata mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Saya kata dosa apa tu? Dah dosa dulu tipu orang Melayu. Pasal apa? Dulu ni dia kata saya dijajah seluruh negeri saya dan juga seluruh Malaysia. Waktu dia jadi pemimpin pemuda UMNO negeri dan juga Malaysia. Dia kata apa? Dia kata Melayu tak boleh hidup tanpa UMNO. Habis itu lah ni macam mana? Lah ni, Melayu lingkup kerana UMNO. Melayu lingkup kerana UMNO. Sebab tu dia kata mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Dia pun tak mahu dah UMNO. Lah, Kajak Syed Fadil pun tinggal UMNO. Tasik Kajak Syed Fadil. Tu orang banyak apa tu? Bukan mamak pasport. Saya nak mamak dia punya. Baru ni saya jumpa adik dia, Aziz, di parlimen. Dia kata, tu apa you all pergi kacau abang? Bukan aku kacau abang lah. Abang lah, dia kacau aku, duduk telefon. Mai jumpa rumah dia, mai makan. Mai ajak makan, mai ajak bincang. Dia kata, dia nak tengok bila hari akan datang ni, kerajaan baru di Malaysia. Dia kata, bukan kami lebih kacau, bukan kami lebih esok dia. Dia pun cerdik, dia pun tahu. Dia pun pening. Sebab itu tuan-tuan bahawa ini masa yang terbaik yang ada kepada kita untuk apa? Untuk buat perubahan pada masa depan negara kita ini, insyaAllah. Sebab saya katakan bahawa hari ini orang nak takutkan bersih, perhimpunan bersih ini dengan ambiga. Oh, menakutkan orang Melayu, menakutkan orang Islam, oh itu dan sebagainya. Dulu waktu pilihan raya dulu-dulu ni, bila PAS lawan MCA dan sebagainya, dia berkata jangan kira calon MCA pun tak apa. Ingat Dr. Mahathir di atas. Ingat siapa lagi di atas? Ingat apa? Pak Lam, Najib, ingat atas tu. Orang tak boleh ingat ni Pak Samad ni. Pengurusi bersih. Apa masalah ni? Oh, apa kurang akhidah ni? Oh, buat UMNO tu betul yang akhidah. Sebab itu, jangan terpengaruh dengan elemen-elemen hasutan untuk menghasut perkauman keagamaan yang sengit untuk menghalang dan menggagalkan himpunan duduk bantah bersih 3 pada 28 April ini. Kenapa ramai? Berapa Pak Samad? 500,000? 500,000? Nak duduk? Tak boleh nak duduk. Dah dulu berjalan tak boleh. Ini duduk tak boleh lah. Beratlah buatnya no. Ada pula Datuk Nazri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ini kawan baik saya. Dia kata, Dataran Merdeka tu bukan tempat perhimpunan, kepala otak. Dia duk berhimpun sambut Merdeka, sambut tahun baru tu, apa? Ping nengung. Ping nengung ke? Ni kami nak duduk nengung. Kami nak duduk nengung ni kenapa? Bantah, menengung dan duduk. Menengung, bantah, duduk. Duduk, menengung, bantah, duduk. Begitu lah. Ketawa anak mana tu. Kan dia kata bahawa Dataran Merdeka tu bukan tempat perhimpunan. Apa punya samdul tu. Sebab tu, saya nak sebut bahawa isu orang Melayu, saya nak sebut. Saya bangkit, ada 2 isu lagi. Nama isu tabung haji. Saya bangkit di parlimen baru-baru ini. Saya kata, apa jadi dengan tabung haji? Pertama, Datuk Jamil Khair dalam satu kenyataan pada September 2011, dia kata kerajaan akan buat satu bangunan dengan harga 500 juta ringgit di Putrajaya untuk menghimpunkan semua agensi-agensi agama Islam ni di bawah satu bumbung. Dia kata kabinet sudah bersetuju, peruntukan akan menggunakan peruntukan tabung haji. Saya kata siapa nak buat bangunan kerajaan di Putrajaya guna peruntukan tabung haji? Pasal apa? Ini saya menganggap bahawa ini satu pilihan. Dia bukan kata bahawa bangunan itu bangunan tabung haji. Kalau bangunan itu bangunan tabung haji lah yang kena desain, bukan kabinet yang desain. Kalau bangunan itu bangunan tabung haji, buat lembaga pengarah tabung haji yang kena desain. Perlu tak perlu buat satu bangunan? Ini keputusan kabinet. Untuk apa? Buat bangunan, guna peruntukan daripada tabung haji. Ini penyelewengan terhadap apa? Terhadap duit penyimpan, pendeposit dalam tabung haji. Orang tu, ni orang Melayu. Pergi nak kat kasar. Yang kedua, saya katakan bahawa isu pengurusan dalam tabung haji sehingga menyebabkan syarikat Silverbird
diletak dalam PN17, syarikat yang bermasalah. PN17 diletakkan dalam PN17. Sebab apa? Sebab berlaku songlak duit berjuta-juta ringgit bawa-bawa ni. Syarikat si Bapak kata silap saya, syarikat buat roti. Buat roti hi-fi buat roti hi-fi. Bermasalah sekarang. Saya katakan bahawa syarikat ni tabung haji ada 25%. Ya betul, saya katakan meniaga ada rugi ada untung, itu satu persoalan dia. Tapi ni soal songlak duit. Bot dia, lembaga aja, pegangan. Ya, songlak duit. Saya ingat 2 orang eksekutif digantung. Isu dia ialah apa pengetahuan yang tabung haji buat. Bila dia ada 25%, dia layak untuk lantik seorang executive director dalam syarikat tersebut. Wakil dia untuk apa? Untuk mengawal kepada pengurusan keuangan. Boleh sampai kepada peringkat penandatangan cek. Tapi kalaulah ada dan kalau mereka lakukan, kalau mereka betul-betul memantau, sudah tentu tak akan hilang soal songlak duit berjuta. Sekarang Silverboard mengalami masalah. Silverboard rugi, tabung haji sendiri rugi. Semua kita jadi rugi. Itu belum lagi syarikat Litian, syarikat Ramunya yang tabung haji ada share. Ni dia jual ladang di Rio kepada siapa? Kepada Robocop. Sedangkan ladang itu boleh beri keuntungan berjuta-juta kepada tabung haji. Pasal balik dijual. Dan yang paling dasar saya nak sebut ialah apabila saya sebut dalam parlimen tabung haji, ketua pegawai keuangan tabung haji Rozaida tanda tangan surat hantar kepada Bank Islam minta buat arahan pemindahan duit daripada akaun tabung haji sekian-sekian nama kepada akaun seseorang yang bernama Datuk Ismi. Datuk Ismi ini ialah ketua pegawai eksekutif tabung haji. Jumlahnya berapa? RM300,700. Saya kata apa betul? Kenapa nak berikan arahan pindah wang? Kalau katakan bahawa itu ganjaran, bonus, gaji dan sebagainya, dia tak perlu beri arahan, dia sudah ada arahan biasa. Ini perlu ada satu special arahan. Menteri jawab di parlimen baru-baru ini. Di mana Menteri Keuangan jawab apa? Oh, itu mengikut peraturan. Saya bukan mempersoalkan ikut peraturan ataupun tidak. Saya persoalkan apa keperluan RM300,000 daripada akaun tabung haji kepada akaun ketua pegawai eksekutif tabung haji. Kita dapat 6%. Dia boleh RM300,000. Lembat punya dua. Ini perlu dijawab. Ini institusi keuangan orang Islam untuk membangunkan ekonomi orang Islam. UMNO yang diamanahkan untuk menjaga ini akhirnya apa? Lingkup masalah masa depan orang Melayu dan orang Islam. Dia melalak rata negara hari ini. Seluruh negara kita. Untuk apa? Oh, kononnya ini Melayu sedang terancam. Saya nak sebut, kita bukan sedang diancam. Bukan Melayu saya diancam. Seluruh negara kita sedang diancam. Oleh siapa? Sedang diancam oleh kebanjiran pendatang-pendatang asing dalam negara kita yang diberikan taraf kerakyatan kepada mereka dan diberikan kad pengenalan untuk membolehkan mereka mengundi dalam pilihan raya akan datang. Ini yang sedang dibuat. Ini yang saya dengar dalam parlimen. Bagaimana operasi ini dilakukan oleh satu pasukan khas, diketuai oleh penasihat keselamatan pejabat Perdana Menteri Datuk Osman Razak yang mengetuai pasukan khas ini. Datuk Tajuddin Wahab, Setiausaha Majlis Keselamatan Negara, Datuk Wan Ahmad Wan Amar, Timbalan Pengurusi SPR, dan beberapa orang lagi termasuk Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri dan beberapa orang pengarah di Jabatan Pendaftaran Negara. Saya katakan bahawa ini sedang dilakukan. Ini ancaman kepada negara kita, ancaman kepada kedaulatan negara kita. Apabila orang asing, orang luar daripada negara kita diberikan kerakyatan dan akhirnya mereka yang akan menentukan hala tuju masa depan negara kita. Saya katakan bahawa saya sama sekali tidak akan mengizinkan walaupun seinci negara kita ini ditentukan masa depannya oleh warga asing yang dieksploitasi oleh kepentingan politik UMNO dan Barisan Nasional. Hari ini Wan Ahmad di mana pengurusi SPR nafi, dia kata dia tak terlibat. Okey, hang kata hang tak terlibat, dia menafi kata dia tak terlibat, tapi dia tak nafi kata wujudnya pasukan ini. Dia tak nafi wujudnya pasukan
simple, menghadap ke bawah dulu Tuan Pertuan Agong, mohon perkenan untuk tubuh satu Suruhanjaya Diraja. Saya kata ini ancaman, Malaysia dalam bahaya. Kita semua dalam bahaya, bukan saja orang Melayu, bukan saja orang Islam, orang India, orang beragama Hindu, orang Cina, orang beragama Buddha, orang Thai, semua kita, seluruh Malaysia sedang berada dalam keadaan yang sangat berbahaya. Saya tahu ada orang yang peringatkan saya, kawan-kawan, peringatkan saya, dia kata hati-hati. Saya kata hati-hati apa? Dia kata hati-hati keselamatan saya dan keluarga saya. Bila saya mendedahkan satu sindiket yang cukup rahsia ini, mereka kata mengingatkan saya bahawa saya boleh dilakukan apa-apa saya. Saya kata saya menyerahkan qada dan qadar ini kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan saya dan anak-anak saya dan keluarga saya. Tapi yang penting bahawa saya katakan bahawa saya tidak akan membiar walaupun seinci tanah air kita bersama ini, tanah air orang Melayu, tanah air orang Cina, tanah air orang India, tanah air orang keturunan Thai, tanah air seluruh rakyat ini daripada digadai oleh pengkhianat besar dalam negara kita, iaitu pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Marilah tuan-tuan bahawa himpunan bersih inilah nak membersihkan negara kita daripada pengkhianatan, nak membersihkan bukan sekadar membersihkan daftar pemilih, tapi nak membersihkan negara kita daripada pengkhianatan. Marilah malam ini kita bertekad bulat, berazam kuat untuk pastikan supaya Barisan Nasional jatuh, dikalahkan dalam pilihan raya akan datang, dengan sama-sama menyertai himpunan Duduk Bantah Sabtu 28 April di Dataran Merdeka jam 2 petang. Dan dengan malam ini juga kita tunjukkan komitmen kita untuk membantu bersih bagi memastikan supaya bersih mampu terus bergerak bagi memacu kejayaan 1,5 juta orang di Dataran Merdeka dengan kita memberikan sumbangan derma pada malam ini. Dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya melancarkan kutipan derma untuk Duduk Bantah Dataran Merdeka 28 April. Sila petugas-petugas. Saya minta petugas-petugas tampil ke hadapan untuk menerima sumbangan daripada semua. Ini bukan yang nampak duduk belakang tu. Tuh. Bergerak pantas. Saya harap untuk bergerak pantas untuk pastikan supaya drama kita sebanyak mungkin. Pak Samad tak perlu duit, pemimpin-pemimpin bersih tak perlu duit, tapi perlu komitmen saudara-saudara. Kita nak gerakkan, nak bantu supaya masyarakat selepas ini kalau ada orang kita yang ditahan, ditangkap dan sebagainya, semua duit ini akan digunakan untuk apa? Untuk berikan jaminan keselamatan kepada saudara-saudara semua, insya-Allah. Sebab itu saya mohon kepada semua untuk sama-sama memberikan ulur bantuan sumbangan seikhlasnya untuk memastikan himpunan ini berjaya, dan insya-Allah kita memacu bersama mempertahankan kerajaan Pakatan